Hai, nama saya Nurhana Syafiqah binti Cik Rozali, nombor matrik S48179. Tajuk untuk kumpulan kami adalah kes pencemaran sisa buangan di Kampung Tanjung Besar, Jalan Kubang Rotan di Alustar, Kedah. Assalamualaikum, nama saya Aisyah binti Abdul Muttalib. Nombor matrik saya S47735. Untuk assignment ini saya merupakan mangsa penduduk. Nama saya Siti Nuraisyah binti Mawar Azali S48329 sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan. Saya Nurul Ain Alia binti Muhammad Juazir, nombor matrik S48115. Saya berperanan sebagai pegawai alam sekitar dalam kes ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam info semasa. Saya Nurhana Syafiqah Rozali ingin melaporkan tentang salah satu kes yang terjadi baru-baru ini di negara kita. Sisa pepejal atau sampah sarap municipal solid waste dianggap sebagai bahan yang tidak berguna dan tidak mendatangkan sebarang faedah dan boleh mendatangkan mudarat jika disimpan. Dengan itu, selalunya sisa-sisa tersebut dibuang dan dilonggokkan di tempat-tempat pembuangan sampah, sama ada menggunakan teknik pembuangan, pelupusan atau lain-lain. Pada masa kini, Malaysia terutamanya kawasan penduduk bandar menyumbang kekurang-kurangnya 1.5 kg pembuangan sampah setiap hari berbanding 0.8 kg oleh penduduk luar bandar. Angka ini terus meningkat dengan pertambahan penduduk. Proses pembandaran dan perindustrian yang pesat menyebabkan bertambahnya sisa pepejal yang dijana oleh masyarakat. Pengurusan sisa pepejal merupakan antara masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dan kos pengurusan sisa pepejal dari peringkat pengutipan, pengumpulan, pengangkutan sampah hingga ke tahap pelupusan sangat tinggi. Baru-baru ini, Khamis 11 Julai 2019, kita telah digemparkan dengan kes pembuangan sisa pepejal secara berleluasa di Kampung Tanjung Besar, Kuala Kubang Rotan, Alustar, Kedah. Perbadaran Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Kedah telah mengesan beberapa premis rumah kedai disyaki membuang bahan buangan di kawasan yang tidak dibenarkan di kampung tersebut. Kegiatan ini dikatakan dikesan daripada hasil pemeriksaan di kawasan terbabit telah berlaku sejak 2 bulan lalu. Untuk mengetahui apakah punca-punca kejadian tersebut, kita akan bertanya kepada wakil penduduk setempat iaitu Puan Aisyah binti Abdul Muttalib. Puan, apakah punca-punca yang menyebabkan kejadian ini berlaku? Saya merupakan penduduk kampung Tanjung Besar, Jalan Kubang Rotan. Sebenarnya banyak punca-punca pencemaran sisa pepejal yang saya sendiri nampak. Pertama sekali, tentang kekangan sumber kewangan. Faktor kos sangat memainkan peranan penting dalam menghasilkan pengurusan sisa pepejal yang baik. Jadi kualiti perkhidmatan yang disediakan kepada masyarakat sebenarnya agak sukar untuk ditingkatkan apabila mengalami keterbatasan modal, tenaga kerja, operasi dan juga kenderaan serta kekurangan peralatan. Oleh itu, kos yang tinggi diperlukan untuk kutipan, pengumpulan hingga ke pengangkutan sampah ke tapak pelupusan sekalipun. Kutipan dan pengangkutan sisa pepejal merangkumi kira-kira 60% daripada jumlah peruntukan kewangan yang dibelanjakan bagi menguruskan sisa pepejal ni. Yang kedua yang saya dapat lihat sebagai penduduk adalah proses urbanisasi dan perindustrian yang pesat. Apabila satu proses urbanisasi itu berlaku, jumlah penduduk yang menghuni satu tempat tu juga bertambah. Pertambahan populasi penduduk ni menyebabkan meningkatnya sisa pepejal lagi sama ada di bandar maupun di kampung. Dan juga meningkatkan perubahan dalam komposisi sisa sebenarnya. Yang ketiga, gaya hidup masyarakat yang kurang mesra alam juga menyumbang kepada faktor pencemaran sisa pepejal ini. Kebanyakan masyarakat yang kita nampak kurang peka dan prihatin terhadap isu pencemaran alam sekitar. Mereka sudah terbiasa dengan sikap dan tabiat yang tidak indah dalam pembuangan sampah merata-rata dan juga kepada alam sekitar. Tambahan pula, majoriti masyarakat memang sudah sedia kurang pengetahuan tentang pengurusan sisa pepejal yang menyebabkan mereka membuang sampah seperti premis
yang disyaki ini. Kita telah mengetahui punca-punca yang menyebabkan kes ini berlaku. Jadi, seperti kita sedia maklum, perundangan adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam memastikan setiap perkara dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dibendung sekaligus dapat mengurangkan kesan terhadap alam sekitar khususnya. Hal ini nyata dengan adanya perundangan, pasti perkara ini sedikit sebanyak dapat diatasi. Oleh itu, apakah perundangan dan akta yang telah diguna pakai dalam kes ini serta kompaun yang mungkin akan dikenakan kepada pihak-pihak yang telah menyalahi akta serta perundangan ini? Mari kita dapatkan penjelasan daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Datuk Siti Dr. Nur Aisyah binti Muhammad Razali. Apakah pandangan Datuk tentang akta dan perundangan dalam kes Ada ini? 3 perundangan yang akan dikenakan terhadap individu ataupun syarikat yang melanggar pengurusan sisa pekerja. Yang pertama, mengikut Akta 672, larangan terhadap pelonggokan pengolahan sisa pekerja terkawal tanpa kebenaran, iaitu Seksyen 71/1 Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam. Tiada seorang pun boleh melonggokkan, mengasingkan, menstorkan, menyimpan, memungut, memindahkan, mengangkut, mengolah atau melupuskan atau menyebabkan atau membenarkan supaya dilonggokkan, diasingkan, distor, disimpan, dipungut, dipindahkan, diangkut, diolah atau dilupuskan apa-apa sisa pekerja terkawal selain mengikut akta ini. Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak kurang daripada 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Akta yang kedua adalah mengikut Akta Alam Sekitar 1974 Seksyen 24, individu tidak dibenarkan membuang sisa buangan pepejal di mana-mana kawasan terbuka kecuali menerima kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan iaitu PBT. Akta yang ketiga adalah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1977 Seksyen 42, sisa pepejal tidak boleh dibuang tanpa kebenaran. Seterusnya, Seksyen 47, individu tidak dibenarkan membuang botol, bekas plastik, kertas pembungkus makanan dan sisa makanan di kawasan awam. Cabaran perundangan yang perlu dihadapi apabila segelintir individu yang tidak endah akan dalam pengurusan sisa pepejal yang akan menyebabkan pencemaran alam sekitar seperti air, udara, tanah dan sebagainya. Jika masalah ini berterusan dan tidak diambil indah, sudah tentu angka sisa pepejal akan semakin meningkat. Kes yang berlaku pasti ada pihak yang dipertanggungjawabkan. Oleh itu, pihak kami telah mendapatkan maklum balas daripada salah seorang pegawai alam sekitar iaitu Cik Nurul Ain Alia binti Muhammad Juasid tentang pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan kes pencemaran tersebut serta langkah-langkah atau kawalan yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran selain daripada yang terkandung dalam Akta Alam Sekitar 1974. Jadi Cik, apakah pandangan Cik terhadap kes tersebut? Kes pencemaran tersebut, antara agensi yang berperanan dan bertanggungjawab dalam mengendalikan kes ini adalah pertama sekali adalah Jabatan Alam Sekitar Kedah DOE. Jabatan ini, agensi ini berperanan dalam melaksanakan dan menguatkuasakan akta dan peraturan yang berkaitan. Kemudian ianya juga berperanan dalam melaksanakan pengurusan e-waste dan sampah isi rumah yang berkesan. Kemudian kita ada agensi Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam SWCOP Kedah. Agensi ini juga berfungsi dalam melaksanakan usaha-usaha bagi menggalakkan penglibatan awam dan meningkatkan kesedaran awam, juga memantau pematuhan terhadap
standard, spesifikasi dan data amalan. Selain itu, agensi ini juga berperanan dalam melaksanakan dasar perancangan dan juga strategi. Kemudian kita ada Jabatan Pengurusan Sisa Pekerja Negara. Ianya berfungsi dalam memperkenalkan mekanisme baru untuk mengitar semula seperti Pay as you throw, PAYT, juga berperanan dalam menjalin kerjasama yang baik dengan NGO serta sektor swasta, institusi akademik dan juga komuniti. Agensi-agensi yang terlibat dalam mengendalikan isu-isu yang berkaitan, terdapat beberapa langkah atau kaedah kawalan yang boleh dilakukan, di mana kita boleh melaksanakan dua kaedah. Yang pertama iaitu melalui insentif ekonomi. Insentif ekonomi ini merangkumi pertama cukai pelepasan, yuran dan caj. Bayaran caj dan cukai adalah insentif yang banyak digunakan secara amnya, mengenakan caj wang per unit atau yuran atau caj atau cukai pada pelepasan atau sisa pencemaran. Kelemahan utama adalah bahawa bayaran caj dan cukai ini tidak dapat menjamin jumlah pengurangan pencemaran tertentu, tetapi mereka yang terlibat atau pelaku yang terlibat sahaja yang akan dikenakan denda. Dan kedua adalah subsidi untuk kawalan pencemaran, di mana ia merupakan bentuk sokongan kerajaan untuk aktiviti yang dipercayai mesra alam. Contohnya, subsidi termasuk pemberian pinjaman dengan faedah rendah, perlakuan cukai yang baik dan mandat perolehan. Dan ketiga adalah gabungan subsidi cukai, contoh sistem bayaran balik deposit. Sistem pengembalian deposit ini adalah contoh utama pendekatan insentif cukai subsidi. Contohnya, sekiranya seseorang atau sesebuah pihak itu mengendalikan atau membuat program Kita Semula Kertas bekas minuman. Pertama, caj atau cukai produk permulaan yang dapat meningkatkan kos pembelian kontena. Kedua, subsidi diberikan kepada pengguna kerana mengitar semula atau membuang bekas dengan betul. Kaedah kedua adalah insentif pendekatan berasaskan hybrid, iaitu pertama, peraturan liability. Peraturan liability ini adalah tanggungjawab utama kepada pengeluar sampah atau sesebuah pihak itu sendiri. Tujuan adalah untuk ianya memberi tanggungjawab atau menjalankan tanggungjawab dalam atas pengurusan dan pembuangan sampah atau pelepasan yang betul, tetapi juga untuk biaya pembersihan dan pengendalian dan juga pemulihan. Undang-undang ini tidak hanya memberi insentif kepada pencemar atau pelaku tersebut itu sendiri untuk membuat keputusan yang lebih berhati-hati dan sedar dari segi sosial, tetapi juga menjadikan mereka bertanggungjawab secara kewangan kepada mangsa yang terlibat. Dan kedua adalah pendedahan maklumat. Program ini bertujuan untuk menyebarkan maklumat mengenai item tertentu seperti proses pengeluaran, piawaian buruh dan tahap pencemaran kepada agensi kerajaan persekutuan, negeri, tempatan atau kepada masyarakat umumnya, dengan menjadikan pemilik perniagaan, pekerja, pemegang saham dan pelanggan sebagai sebahagian daripada proses pengawasalian. Semua pihak memiliki insentif untuk mempraktikkan tingkah laku yang bertanggungjawab secara sosial. Pendidikan formal atau informal ini melalui teknik latihan, media massa dan juga badan-badan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO serta kumpulan penduduk memainkan peranan yang sangat penting dalam proses melahirkan kesedaran alam sekitar. Untuk tirai info semasa kita pada kali ini, berdasarkan maklumat yang telah diperolehi iaitu perundangan dan akta, agensi yang bertanggungjawab serta langkah dan kawalan yang boleh dilakukan telah dibicarakan, pasti mampu membantu untuk mengatasi cabaran dan masalah dalam kes ini. Semua pihak perlu berusaha untuk mengatasi kemelut ini daripada terus berleluasa. Namun usaha ini
masih belum cukup berkesan andai tidak mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Sokongan daripada pelbagai pihak itu termasuk agensi kerajaan, badan-badan NGO dan juga masyarakat. Oleh itu, langkah yang drastik perlu diambil apabila kita telah mengetahui punca kejadian ini. Kemudian dimainkan dengan kolaborasi daripada segenap masyarakat. Sangat penting bagi mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diingini yang jelas akan mencecaskan alam sekitar jika tidak dibendung dari akar umbi. Sekian dari saya, Hana Mazali, melaporkan info semasa. Terima kasih dan salam hormat.